Keduanya tentang apa yang dibangkitkan oleh Padang Rengas. Saya bila Padang Rengas kata sama status kita dengan Libya, Sudan dan Myanmar, pertamanya saya nak maklumkan negara-negara ASEAN yang juga dalam tier 3 adalah Myanmar, Brunei, Vietnam dan Cambodia. Ini adalah yang sama dengan kita tier 3. Begitu juga negara besar seperti Rusia dan China. Jadi bukan hanya negara-negara yang kecil, tapi beberapa negara-negara. Dalam isu human rights ini, sebab itu kita juga adalah anggota dalam Jawatankuasa Human Rights United Nations. Jadi segala apa tindakan yang kita ambil adalah tindakan yang kita rasa mampu untuk kita mengurangkan masalah pemerdagangan orang ini. Sebab itu hari ini saya nak jelaskan, apabila Padang Rengas minta nak tahu cara masukkan pekerja ke dalam negara, saya nak jelaskan sekarang ini apa yang kita lakukan adalah apabila satu-satu majikan mahukan pekerja asing, dia kena memohon daripada Menteri Sumber Manusia. Kemudian kaedah yang saya nak umumkan, kaedah penggajian pekerja asing dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ianya merangkumi penilaian terhadap kelayakan majikan seperti sektor-sektor yang dibenarkan menggajikan pekerja asing dan pematuhan terhadap standard minimum perumahan di bawah Akta 446 sebelum kota pekerja asing diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia. Sudah diluluskan, barulah proses itu diambil alih apabila mereka dah bayar dengan immigration, maka bermulalah di situ majikan boleh bawa masuk pekerja asing. Kemudian tadi Sungai Buloh ada persoalkan bahawa laporan ini adalah merupakan sesuatu yang fakta. Saya kata bukan laporan itu tidak fakta. Saya kata beberapa isu yang dibangkitkan itu adalah subjektif. Kerana saya dah jelaskan beberapa perkara tadi. Contoh dia kata kita tak ada rumah perlindungan. Kita dah ada 10 rumah perlindungan. Jadi beberapa isu-isu yang telah pun dicatatkan dalam laporan tersebut telah pun saya maklumkan tadi. Jadi isu sama ada ia subjektif atau fakta adalah perkara-perkara yang boleh dipersoalkan. Kalau tadi macam Julau bangkitkan, memang sudah pun dilakukan oleh industri kelapa sawit. Tapi dalam waktu yang sama mereka masih menekankan bahawa tidak cukup. Jadi ini adalah perkara-perkara yang subjektif. Cukup itu ya, bagaimana cukup yang dimaksudkan oleh mereka. Sebab itu saya nak jelaskan bahawa sama ada ianya factual atau subjektif, ianya terpulang kepada isu-isu yang tertentu yang harus kita ambil kira. Jadi banyak daripada perkara-perkara yang telah pun saya bangkitkan tadi adalah sesuatu yang saya rasa seharusnya kita sendiri di sini jangan kita ambil bulat-bulat bahawa seolah-olah kerajaan tak melakukan apa-apa langsung. Sebab itu saya melakukan laporan hari ini nak melaporkan kepada semua bahawa kerajaan telah pun mengambil inisiatif yang begitu banyak. Tapi Menteri, saya dah bacakan. Ringkas saja. Saya dah baca iktiraf 10. Nanti dulu. Okay. Saya dah bacakan bahawa kita dah ambil tindakan-tindakan yang tertentu dari segi berikan penambahbaikan kepada akta-akta yang sedia ada. Akta anti pemerdagangan itu. Begitu juga dengan akta buruh. Semua ini adalah perkara yang telah pun kita berikan penambahbaikan. Jadi walaupun mereka kata tak cukup, tetapi penambahbaikan sudah pun diberikan. Apa dia Sungai Buloh? Sila Sungai Buloh. Terima kasih. Mereka iktirafkan di muka surat 366 ayat ini, mereka iktirafkan ada 10 tempat perlindungan. Dia sebut itu. Saya baca secara ringkas. The Ministry of Women, Family and Community Development continued to fund shelters for trafficking victims. 8 government operated
and 2 NGO operated. Mereka tidak menafikan itu. Hanya prosedur mereka kata di North Malaysia tak ada, tapi adakah tempat perlindungan di Perlis atau di Kedah? Ya, sebab itu yang saya kata Mungkin kan itulah. saya dah maklumkan tadi mungkin Sungai Buloh acknowledge, ya. mungkin Sungai Buloh tak dengar. Saya dah kata di Perlis ada. Oh, Daripada tahun 2017 lagi dah. Itu silap dia lah. Okey. Sebab itu saya dah umumkan dan sebab itu saya dah bukan tersilap. Ini bukan silap, ini subjektif. Sebab itu saya kata jangan kata ini yang jadi masalah kita. Bila Kita nak subjektif? menjaga nama negara kita. Bila laporan ini tak betul, kita kata orang mereka silap. Jangan cakap macam tu. Kita kena kata ini yang menyebabkan subjektif, yang menyebabkan orang beranggapan bermaksud seolah-olah kita tak melakukannya langsung. Sebab yang berhormat yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menahan segala apa tuduhan yang dibuat oleh mereka. Have you refuted it? Sekarang, you sudah Have bagi you refuted maklumat. it? Have you challenged it? Tuan Rahmat, have you refuted it? Ada you hantar surat reply. kepada Amerika Syarikat tak? Reply then, Tak you ada can kan? reply. You didn't do it. Ada jawab. Eh? Belum jawab. Have you refuted Ya it? Muhammad, Jawab, kuat. Alright. Jadi Orally laporan lain saja dengan dan dokumen kepada Amerika Syarikat because they come and see us very often. Duduk. Adakah tidak? Saya jawab. Okey. Duduklah, saya nak jawab. boleh Kalau saya- you berdiri macam mana saya nak boleh jawab saya tu? tambah Subjektif. soalan yang sama? Duduk. Sebab itu saya kata ini program rehiring. Saya dah cakap tadi bahawa mereka majikan yang dapat tu dah tahu dah ini program rehiring dia. Dia dah dapat dah 5 tahun. Sama ada dia dibagi tahu sekarang atau 5 tahun dahulu, dia sepatutnya dah tahu. Yang tiba-tiba kita nak pertahankan orang yang macam ini pasal apa? Kemudian kita buat pula program yang baru, program rekalibrasi. Kita juga bagi tahu bahawa ianya bermula daripada bulan tahun 2020 lagi. Kemudian masuk tahun 2021, November. Kemudian kita tambah lagi 6 bulan sehingga bulan Julai. Dah umum banyak kali. Kalau beruas nak pertahankan yang salah, tak betul lah. Kena pertahankan yang kita lakukan ini supaya tidak ada masalah pemerdagangan orang ini. Kalau duk bagi tambah, itu yang jadi masalahnya beruas. Dan saya nak maklumkan hari ini bahawa kita juga ada program rekalibrasi yang juga kita bagikan dan kita umumkan sehingga akhir bulan 6. Sebab itu 1 bulan Julai itu adalah pengumuman yang nak mengatakan program itu tamat. Kena fahamlah, kalau ada pun fikirlah dulu.